Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 3 Ali. Okey, jadi hari ni Ustazah nak sambung untuk topik tumbuh-tumbuhan. Boleh tengok muka surat 71 untuk rujukan. Okey. So, kita tengok dia kata wah banyaknya anak pokok. Okey, dia tanya kenapa mereka perlu menanam semula anak pokok. Okey, so yang ni kita akan jawab bila kita tengok topik ni. Okey. Okey, jadi tumbuhan ni dia ada cara pembiakan dia yang tersendiri. Cara pembiakan tu maksudnya apa? Jadi cara tumbuh-tumbuhan tu untuk menjadi banyak, semakin banyak dan tak pupus. Okey. Jadi ada banyak cara dia untuk membiak. Okey, jadi cara yang pertama adalah cara yang biasa kita tengok adalah cara melalui biji benih. Okey, biji benih ni yang biji-biji yang ada pada dalam pokok tu kan. Yang dalam pokok tu so kita tanam. Bila kita tanam yang itulah dia menjadi pembiakan melalui biji benih. Macam biasa kita tengok kan. Contohnya pokok cili, pokok betik yang ada biji benih. Yang ni dia membiak melalui biji benih. Okey. Lepas tu ingat biji benih macam ni rupa dia kan. Okey, kecil-kecil tu biji benih. Okey, yang kedua adalah melalui anak pokok. Okey, anak pokok ni tumbuh di sekeliling induknya, boleh menjadi pokok baru. Okey. So ni anak pokok. Ni ada baby kan. Ini contoh ada pokok kan. Lepas tu dia ada baby pokok kat sini. Yang tu dia melalui proses pembiakan melalui anak pokok. Contohnya pokok keladi dan pokok pisang. Okey. Okey, lepas tu kita ada batang bawah tanah. Okey, apa tu batang bawah tanah? Macam mana cara dia? Batang bawah tanah ni adalah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baru apabila ditanam dalam tanah. Okey. Contohnya macam pokok bawang. Okey, pokok bawang dia tak hidup dekat atas tanah, dia hidup dekat bawah tanah, nampak tu. Okey, nampak bawang tu dia sebenarnya dia duduk dekat bawah tanah. Sama juga dengan pokok ubi kentang. Okey, jadi dua pokok ni, pokok bawang dengan pokok ubi kentang, dia menggunakan cara batang bawah tanah. Okey. Dan seterusnya spora. Okey, spora tu apa? Okey, spora tu adalah contohnya kalau dekat pada pokok paku pakis dengan pada pokok cendawan. Okey, ingat dua ni pengguna spora paku pakis dengan cendawan. Nampak tak ada biji-biji ni? Okey, biji-biji oren ni dengan biji-biji dekat bawah cendawan ni, yang tu kita panggil spora. Okey, so dia akan dispreadkan Melayu dia apa? Disebarkan. Okey, dia disebarkan. Okey, bila dia disebarkan tu maknanya dia akan melalui proses pembiakan. Okey, lepas tu biasanya spora ni untuk pokok yang tak berbunga. Okey. Pokok yang tak berbunga, pokok tu dia tak ada bunga. Okey, dekat pokok dia, jadi biasanya menggunakan spora. Okey, spora ingat apa? Ada biji-biji kecil. Okey, contohnya cendawan dengan paku pakis tu menggunakan spora. Seterusnya keratan batang. Keratan batang ni pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baru. So yang ni batang dia kita potong. Kita potong, okey, lepas tu kita tanam, so dia akan boleh jadi tumbuhan baru. Contohnya apa? Keratan batang ni contohnya pokok ubi kayu. Okey, yang bawah ni kan ada ubi kayu kan? Okey. Jadi kita potong batang, kita tanam je, kita tusuk je batang dia tu. Dan kemudian dia boleh menjadi pokok baru. Sama juga dengan pokok bunga kertas. Okey. So ingat dua ni, keratan batang, ubi kayu dengan pokok bunga kertas. Dan seterusnya, okey, melalui daun. Cara pembiakan melalui daun. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Okey, tengok ni. Contohnya pokok setawa ni. Yang ni mesti biasa tengok kan. Pada pokok dia tu ada pokok lagi. Okey, nampak tak ada pokok kecil-kecil lagi pada hujung dia tu. So tu cara dia membiak melalui daun. Okey. Kalau ni pokok lidah jin pun sama. Okey. So dekat dia punya dia punya pokok ada daun lagi. Okey. Okey, jadi so kita ada 4 yang kita belajar tadi adalah cara biji benih, cara melalui anak pokok, batang bawah tanah, spora, keratan batang dan juga daun. Okey.
Ingat kalau biji benih pokok apa ada dua, antaranya adalah pokok cili dengan pokok betik. Kalau anda pokok pisang dengan pokok keladi, batang bawah tanah, pokok bawang, pokok ubi kentang. Kalau spora, cendawan dengan pokok pakis. Kalau keratan batang, pokok ubi kayu dengan pokok bunga kertas. Dan kalau daun, pokok setawa dengan pokok lidah jin. Okey. So sekarang ni kita nak tengok kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, apa pentingnya untuk tumbuh-tumbuhan tersebut hidup. Okey, jadi yang pertama sekali dia akan memberi manfaat kepada haiwan-haiwan. Okey. Dan kita juga, okey, kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapatkan makanan. Okey, jadi haiwan ni dia mendapat kepentingan ataupun manfaat daripada pokok-pokok ni. Okey, jadi itulah pentingnya. Okey, situasi yang kedua, dia kata habitat kami di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana. Okey, jadi apa lagi fungsi tumbuh-tumbuhan ni? Untuk menjadi tempat tinggal ataupun habitat untuk haiwan. Okey, jadi kalau pokok tu tak terus tumbuh, bila pokok tu tak terus tumbuh, jadi dia akan memberi kesan yang buruk kepada haiwan-haiwan yang duduk dekat hutan. Okey, jadi situasi yang ketiga, dia kata wah, segarnya udara di sini. Tentulah kerana saya dan kawan-kawan sentiasa ada untuk membekalkan oksigen. Kan, pokok ni dia bekalkan oksigen. Kita sedut oksigen, kita sedut apa yang dia keluarkan. Okey, dan bila kita tarik nafas, kita sedut oksigen, dan bila kita lepaskan karbon dioksida. Karbon dioksida ni pula digunakan oleh pokok untuk bernafas. Okey, jadi sebab itulah pentingnya hubungan kita dengan pokok-pokok ni. Okey, dan seterusnya, okey, ni apa ni? Perabot, nampak perabot kayu ni? Kami diperbuat daripada kayu. Mujurlah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Okey, jadi sumber kayu perabot kat rumah kita tu diperbuat daripada kayu, betul tak? Jadi disebabkan pokok terus tumbuh, jadi oleh itu kita boleh dapat cukup sumber kayu. Okey. Okey, jadi tengok ni, dia kata pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada hidupan untuk mengekalkan sumber makanan, okey, habitat ataupun tempat tinggal, bekalan oksigen dan sumber kayu agar sentiasa ada. Okey, so itu adalah kepentingan tumbuh-tumbuhan. Okey. Okey, so ni kita nak tengok juga sikit. Okey, kita nak tengok juga sikit teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, maknanya apa yang orang sekarang buat selain daripada yang kita belajar tadi, okey, untuk menanam pokok. Okey, jadi kita ada dua teknologi yang dibagi kat sini, iaitu kultur tisu. Okey, kultur tisu. Jadi kultur tisu tu apa? Dia boleh menghasilkan pokok baru daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orchid. Okey, jadi dia ambil dekat tumbuh-tumbuhan ni ada tisu. Okey, bukan tisu kat rumah tu. Okey, tisu tu adalah lapisan dalam pokok tu. Okey. Okey, jadi kita ambil tisu tu, okey. Lepas kita ambil tisu tu, tisu pokok tu, okey, dan diletakkan dalam nutrien, okey. Nutrien tu adalah sumber untuk tumbuh-tumbuhan, okey. Jadi dia hidup dengan cara tu, dan kita panggil cara tu adalah kultur tisu. Okey, lepas tu dengan cara tut. Comel kan nama dia. Okey, dengan cara tut ni dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Okey. Contohnya ialah pokok mangga dan pokok limau kasturi. Okey, jadi pokok mangga dengan pokok limau kasturi ni dia melalui proses tut. Okey, so ini cara dia, okey. Okey, dia potong pokok, lepas tu dibalut dengan tanah, dibalut lagi dengan plastik. Okey. So ini adalah proses dia supaya sebelum ditanam semula. Okey, so kita dah habis untuk topik yang sikit, iaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi Ustazah nak semua orang buka buku aktiviti. Okey.
Muka surat 45, 46, 47 dan 48. Okey, sampai 48. Okey, so sampai 48 saja. Dan 48 dan 50 dan 52. Tak. Sampai 48 saja. Okey, so buat sampai muka surat 48 saja. Okey, so nanti Ustazah akan tulis balik arahan dekat Google Classroom. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.